Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Sementara kita nak sembahyang Isya seperti biasa malam Jumaat ni, kita ada muzakarah berkaitan dengan amalan kita yang kita duk buat sehari semalam ni. Moga-moga amalan kita ni betul dengan apa yang dikehendakkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan, diterima amalan kita dengan baik insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah, kita masuk tajuk kitanya ialah berkaitan dengan satu aksiden, satu kejadian yang berlaku di dalam semaya yang membawa kepada kurang semaya kita. Membawa kepada semaya kita ni cedera, maka lalu itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya supaya digantikan dengan sujud sahwi. Jadi sujud ni yang lain pada sujud biasa, sujud rukun semaya ni adanya ialah sujud sahwi dan adanya sujud tilawah yang kita panggil sujud jadah, dan yang ketiganya ialah ada sujud syukur. Ini tiga-tiga sujud ni ialah yang lain daripada sujud yang biasa kita duk buat di dalam setiap rakaat 2 kali sujud tu lah. Yang kita akan bincang juga dah tiga-tiga sujud ni, sujud tilawah lagu mano di dalam semaya dan di luar semaya, dan sujud syukur, sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu taala di atas nikmat dan jauh daripada bala dia tu, macam mana dia ada cara-cara dia. Kemudian pada malam ni kita nak sempurnakan tajuk yang kita sudah bincang pada minggu yang lepas, ialah berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, apabila kita kata minggu lepas ialah sujud dengan sebab kita lupa, sebenarnya ialah dipanggil di segi ulama fiqh ni bukan saja dengan kerana lupa, bahkan di sana juga walaupun dengan sengaja juga sunat sujud sahwi 2 sujud. Asal nama dia nya ialah sujud dengan kerana lupa lah. Tapi setengah-setengah kejadian itu walaupun buat dengan sengaja, seperti tinggal kunut subuh dengan sengaja, tinggal tahiyat awal dengan sengaja, juga di akhir tu, akhir sebelum wisalah sunat sujud sahwi juga. Jadi cuba nak bincang sininya ialah sebab-sebab yang menyunatkan kita ni sujud sahwi. Besar-besarnya ialah ada 5 perkara. Oleh minggu lepas sikit salah satu daripadanya ialah yakin tinggal apa yang diperintahkan dibuat di dalam semaya daripada rukun dan sunat ab'ad. Karena sunat ab'ad ni sebahagian daripada dekat-dekat dengan rukun dah. Kalau kita yakin tinggal rukun, tinggal rukun ialah tinggal dengan kerana lupa. Kita terlupa rukun, lepas tu kita teringat kata kita tinggal rukun. Ini boleh jadi sebab-sebab yang membawa kepada kita ni sunat sujud sahwi juga. Jadi mula-mulanya ialah ulas sikit lagi dah. Seperti orang yang teringat kata dia ni tinggal rukun dengan keadaan lupa. Rukun ni kalau kita tinggal dengan sengaja batal selalu dah semaya. Rakaat ni kuasa malah rokok nak sujud selalu bakal batal selalu dah semaya. Tinggal rukun dengan sengaja batal serta merta semaya. Tak kena duk ganti kena dulu. Nak semaya semula so ya. Tapi kalau tinggal rukun dengan tidak sengaja, iaitu dengan lupa, ada 2 kerana. Apabila dia terlupa dah, dia teringat ada 2 pesen, satunya tinggal
teringat kata tinggal rukun yang lain daripada niat dan takbiratul ihram. Dah boleh al-padah ni. Nah. Apabila teringat dah katanya tinggal surah Fatihah tu. Maka tengok dulu. Kalau kita teringat sebelum daripada rukuk, tinggal surah Fatihah, kita teringat sebelum daripada kita nak rukuk. Misalnya ginilah, boleh jadi berlakunya. Kita takbir semaya, lepas tu tak ada baca surah, kita baca ayat lalu. Apabila sudah baca ayat sebelum nak rukuk, sampai nak rukuk, teringat kata tak ada baca lagi surah Al-Fatihah. Hak ni wajib kita ulangkan baca semula surah Al-Fatihah dan ulangkan baca surah semula selepas surah Al-Fatihah. Surah yang kita baca sebelum tu tak kira lagi, tak kena pada tempat dia. Kerana surah duduk selepas baca surah Al-Fatihah. Paku teruslah rokok. Soalnya adakah tertinggal, terlupa surah Al-Fatihah sebelum daripada rukuk tu teringat. Adakah pesan ni sunat sujud sawi? Jawabnya tak sunat. Jawab ni tak sunat lagi. Tak sunat lagi ni. Maka semaya kita teruskan biasa telah. Yang jadi sunat sujud sawi ialah kita teringat kata tinggal Fatihah setelah kita rukuk. Kita rukuk pak, teringat lupa surah Fatihah tadi. Di sini wajib kita bangun selalu. Wajib kita bangun, lepas tu sempurnakan surah Fatihah yang kita tak baca. Kita tak baca semua, kita ulang baca semua. Kalau kita baca hanya 3 ayat, kita sambungkan ayat-ayat yang kita tak baca lagi. Tapi kena ulang ayat sebelum sikit lah. Kerana ingat dah, syarat nak sah surah Fatihah kena mualah, kena betul turut. Misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu jangan mari ke mana pergi rokok. Sampai situ. Tak ada habis lagi surah Fatihah aku ni. Kita bangun semula, kita kena ambil ayat sebelum tu sikit, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina sampai akhirlah. Ini sekiranya teringat kata tertinggal rukun umpama surah Fatihah semasa kita duduk dalam rukuk dah. Kena kembali selalu, jangan duduk terus. Kalau terus batal semaya. Ini untuk siapa ni? Untuk orang semaya seorang dan orang jadi imam. Lupa juga. Kan orang semaya dengan orang jadi imam sujud sawi ni tu hak tolong. Adapun makmum kalau dia teringat sebelum rukuk, teringat kata aku tak ada baca Fatihah lagi, duk galik dengan tu imam baca sedap dah. Tak ada baca Fatihah lagi. Ni makmum wajib dia baca apabila dia teringat saat ni sebelum rukuk juga. Sebelum dia nak rukuk, dia teringat kena baca surah Fatihah habis. Maka dibenarkan dia saat ni 3 rukun panjang ataupun 5 rukun semua. Dibenar dia tertinggal daripada imam jangan lebih daripada 5 rukun ataupun 3 rukun yang panjang. Ini panggil ulama fiqh lah. 5 rukun kita kira semua. Rukuk kita duk baca Fatihah, tak imam rukuk dah. Iktidal. Sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Lepas tu sujud yang kedua. Apabila sujud yang kedua tu jangan tak imam bangun. Kita kena selesai dah Fatihah. Kita kena rokok dah. Dia sujud yang kedua, kita pun kena rukuk. Kita boleh rakaat situ. Ini hal muafiq masbuk yang kita akan baca nanti kat depan tu dah. Kat depan ni tak ada nak cara hal muafiq masbuk lagi ni. Tapi nak koyak terkelakuan makmum, kalau pesen terlupa, lepas tu dia teringat kata dia tinggal Fatihah, duk semaya belakang imam. Kalau dia teringat sebelum daripada dia rukuk sekali dengan imam, maka dia wajib dia penuhkan Fatihah. Dia tak baca tadi. Kalau tak baca semua, wajib baca semua. Kalau hanya sudah baca separuh, maka dia wajib kena baca dia tak baca lagi tu. Lepas tu dibenar dia tertinggal daripada imam 3 rukun panjang ataupun 5 rukun semua. Dah. Adapun makmum ni dia teringat semasa dia rukuk dengan tak imam dah. Rukuk pak dengan tak imam tak ada baca Fatihah tadi. Sini tak sah hundur ni. Makmum tak boleh hundur. Kalau orang semaya seorang jadi imam, dia kena hundur kelik. Bangun bikah pak baca Fatihah. Makmum apabila teringat masa duduk dalam rukuk dah kata dia tak ada baca Fatihah,
Hak ni teruskan semaya turun imam, selepas pada imam wisalah, selepas pada imam wisalah, dia tambah satu rakaat lagi. Kerana rakaat hak dia tak ada baca Fatihah tadi kena cancel. Tu yukle. Syarat yukle tu. Lepas tu kena ganti lagi. Soalnya dia sunat sujud sahwi tak? Ingat makmum ni selama mana dia duduk turun ini, turun imam. Aksiden dia semasa dia duduk turun imam. Dia berlaku sebab-sebab yang membawa pada sujud sahwi ni semasa dia duduk turun imam. Maka hak ni tak sunat sujud sahwi makmum. Tu imam tanggung. Tu imam tanggung pun sebab-sebab lah. Ada sekiranya tu imam tu semaya dia jadi tu imam dia tak ada berhadah ke. Lalu tu imam mari semaya, tu imam tak ada mani junub. Mari semaya. Jadi tu imam. Pas kita berlaku aksiden kitanya, lupa baca Fatihah tak ni. Tu imam maya 2-3 rakaat, lupa aku lupa mani. Tu baik. Makmum kita tak ni, hak kita tak ada Fatihah tak ni. Berlaku aksiden yang membawa kepada sujud sahwi tak ni, tu imam tak boleh nak tanggung. Mana tu imam boleh tanggung aksiden yang bagi makmum tak ni. Apabila imam tu semaya dia sah dengan sepenuh. Kita tu imam yang tak ada ambil wuduk ke, dia terlupa ke, pas dia teringat dalam semaya kata dia tak ada ambil wuduk. Dia tu baik ngok lagi. Ganti seorang weh, ganti aku tak ada ambil wuduk. Semaya makmum ni sah. Tapi semaya makmum hak tak ada baca Fatihah tak ni. Misalnya makmum mari seorang hakir takbir pak Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tu imam rokok, dia pun rokok. Data-data tu imam saat ni tak ada asmaya. Maya 2 rakaat dia teringat. Kata dia tak ada asmaya. Makmum hak dia rokok dengan tu imam dalam keadaan tak sepenuh Fatihah ni, tak kira rakaat dia tu. Lepas tu tu imam kena perakat lah. Tu imam apabila dia berlaku kata dia ni semaya dia ni tak sah, dia kena perakat kepada makmum. Semua makmum walaupun makmum duk semaya pun. Ambo ni tak ada ambil asmaya ataupun ambo ni lupa mani junub. Makmum dia ingat setanak dia makmum ni. Makmum tadi aku tadi mari tadi aku masbuk. Mari tu imam duk semaya dah aku tak kebepak agak dia baca surah Fatihah 1 ayat 2 ayat agak aku rokok. Jadi semaya makmum hak tak sepenuh Fatihah tadi cancel juga. Tu imam tak boleh nak tanggung. Sebab semaya dia tak sah. Ni paradigm. Apa tu imam hak kena pandang apabila berlaku pasal ni kena perakat pada makmum. Baik. Kita pergi jauh pula dah. Masuk tajuk kita lagi. Dalam tajuk juga tapi terlalu cara hal banyak Gitu juga orang sujud sekali. Duk semaya-semaya sujud Allahu akbar bangun berdiri. Aku bangun berdiri rakaat kedua misalnya. Maya pak, baca Fatihah sepenuh, rukuk sepenuh, iktidal sepenuh, turun sujud. Bawa sujud yang pertama, bikah bangun pula duduk berdiri. Gi khabar-khabar tu, tak ada sujud yang kedua pada aku ni. Anu aina tu. Jangan kata tak lupa dah. Nabi lupa 5 kali lah semaya. Aku tak lupa tak biasa-biasa. Kau duk muda ni tak apalah. Mai kau tua ke agi gak. Ada penyakit ada apa bawa pada kita terlupa, maka cara nak ukarnya beginilah. Kalau gitu kalau kita tinggal sujud yang kedua dengan keadaan terlupa, lepas tu kita teringat semasa kita duduk berdiri dah, kita turun selalu. Turun kalau kita bangun daripada sujud yang pertama dulu, kita duduk, walaupun duduk kita rupa duduk istirahat tak apa dah. Lepas tu kita turun 4 juga, kita sujud yang kedua. Lepas tu bangun daripada sujud yang kedua, naik pada rakaat yang apa ni? Yang kedua. Berlaku biasa ni juga sunat sujud sahwi juga. Ingat dah, sunat sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i ini semua sunat, bukan wajib dah. Tak serupa dengan mazhab lain. Ada hak sunat, ada wajib sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i ini mudah nak cek. Sebab-sebab yang boleh, yang menyunat, sebab-sebab yang menyujudkan sahwi itu adalah semua sunat. Kalau tak sujud pun semaya tu sah dah. Tapi semaya tu cedera rebah cari itulah. Tak ada siapa no kalau pakai pakaian tengok tak ada seorang buat pakai pakaian buruk. Kalau start bidi kita ni bidi kita hak berat dah hak buruk tu. Tak pakai tapi semaya lah semaya aku belah carilah. Tak usah sujud sahwi.
Nah, padahal semaya untuk nak pakai di akhirat esok. Nah, baju untuk pakai dunia ni pun. Kita malu ke manusia, tak pakai cari. Tapi dengan Tuhan ni kita jauh carilah semaya kita tak kena lagi tu. Sebab itulah kita belajar jangan buat mamai lah. Sujud sawi. Jangan duk nyenyekan benda tak ni. Benda ni sunat. Sunat ya, jadi melekehkan benda sunat. Melekehkan benda sunat ni tak comel tu. Supaya juga melekehkan dosa. Lah dosa kecil saja. Mana orang yang menganggapkan dosa kecil serta dia melekehkan dosa kecil tu jadi besar tu. Bagi orang tu jadi besar. Mengejarkan dosa kecil serta melekehkan dosa tu. Maka lebih kurang juga benda sunat ni. Comel dah insya-Allah dah. Satu maknanya apabila dia teringat tinggal rukun, yakin kata dia tinggal rukun, pasti dia kembali selalu sekiranya dia lajak pergi dah. Kalau tak lajak pergi lagi seperti misal Fatihah tak ni lah. Hak ni tak ada kena sujud sawi dah. Tapi kena buat semata dah hak dia tinggal rukun tak ni. Rukun ni tak boleh ploy lagi belak tinggal nanti tambah selepas belum nanti tambah kelebihan. Tak boleh rukun ni kena buat selalu dah. Kecualinya kita tertinggal Fatihah, kita teringat masa kita bangun rakaat kedua pada sekali kita rakaat kedua lah. Bangun 4 rakaat. Rakaat pertama tadi tak ada baca Fatihah ataupun baca Fatihah tak habis. Maka rakaat pertama tadi cancel. Leg. Hak kita baca Fatihah pada sekali kita rakaat kedua tu jadi rakaat yang pertama. Ni kurang penting. Maka apabila rakaat pertama kita nak baca tahiyat lepas dia tu tak boleh lah, kena cukup 2 rakaat sungguh lah. Dah insya-Allah dah. Boleh pergi. Tu satu. Ingatlah kalau makmum tak ni, kalau telajak kita buat benda lain buat benda hak lain dah, buat perbuatan lain dah selepas daripada rukun hak dia terlupa tak ni, maka dia tak undur kelik dah. Dia tak undur kelik dah, dia kep kaedah situ. Dia nanti tambah selepas salat imam so. Habis itu. Kalau ingat selepas salat, dulu kita cerita dah, kalau ingat kata tinggal rukun selepas salat juga boleh dia kembali kepada buat hak dia lupa tadi. Boleh kembali juga. Selama mana? Selama dia selepas wisalah tadi, dia wisalah kata semaya dah cukup sepenuh lah. Tidaknya tak wisalah tak itu dah. Kita wisalah assalamualaikum, kita sekor kata semaya kita ni cukup sepenuh dah lah. Bos lepas wisalah dia serta tak ada sujud. Tak ada sujud yang kedua tadi. Ataupun tak ada baca tahiyat tadi. Ataupun rakaat yang keempat tadi tak ada baca Fatihah. Yang kita ingat selepas wisalah dah. Hak ni buat lagu mana ni? Maya mula. Gitu. Ingat kata batalkan semaya, membatalkan semaya fardu ni tak boleh. Haram membatalkan semaya fardu. Kita ni mudah maya mula tak boleh. Semaya ada witikar dia. Kita pergi semaya semula maknanya kita beradu daripada semaya fardu dengan tidak melakukan perkara yang membatalkan semaya adalah haram. Maya sunat tak apa. Maya serakaat apa ni saya duk panggil beradu semaya, tak ada dosa maya sunat. Beradu serakaat tu pergi jumpa saya. Tapi kalau semaya fardu tak boleh. Semaya fardu nak beradu tak boleh. Jadi beradu. Pas berlaku macam ni dia ada cara ukad dah. Kita teringat selepas wisalah tak ada baca Fatihah. Tengok kita teringat tu lama mana. Kalau sebentar. Kalau sebentar hanya sebentar kita bangun saja. Bangun kita baca Fatihah kalau Fatihah. Kalau teringat terlupa tahiyat, kita undurkan duduk semula baca tahiyat mula. Kalau terlupa sujud yang kedua, kita duduk mula lepas tu sujud yang kedua. Bangkit pada sujud kedua, baca tahiyat, selawat ke Nabi, selawat atas keluarga Nabi, lepas tu wisalah. Tertib dia semula. Karena salah kita tu tak pakar. Lepas tu sujud sawi. Ni cara-cara kalau berlaku accident macam ni dalam semaya kita. Kalau kita teringat hanya lepas dah paling berjakuh berat, maknanya berkecek dengan saya dah, aku tak ada sujud sekali tadi. Hak ni tak boleh lah. Hak ni tak boleh lah kena semaya semula surah ni. Hak tu kiranya kita teringat selepas wisalah.
Bukan makna kata selepas wisalah teringat kata kita tinggal rukun selepas wisalah tu semaya kita tak pakai dak lagi. Tengok dulu. Tengok dulu. Baik sudah. Dan seterusnya saat ni tinggal rukun. Yang kedua ni ialah bukan yang kedua, mana yakin kata tinggal sunat ab'ad. Hak ni kena kembali kepada sunat ab'ad. Gapo arti sunat ab'ad? Kalau rukun semaya kita tahu dah ada 13. Kalau sunat ab'ad ada berapa? Ialah sunat ab'ad kalau bila kasar-kasar ialah ada 8. Bila kasar-kasar ada 8, iaitu gapo? Tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Lepas tu selawat ke atas Nabi tahiyat awal, lepas tu selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. 4. Di kunut iaitu kunut subuh dengan kunut semaya witir 5 dan 10 separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Jangan main dah witir kunut semaya witir malam yang kena belah hingga sampai habis Ramadan tu adalah sunat ab'ad tu. Kalau tinggal pergi accident masalah kunut tu sana ni kena sujud sawi, sunat sujud sawi. Sunat kunut dalam bulan Ramadan tu dan kunut subuh, kunut diri untuk kunut. Lepas tu baca selawat ke atas Nabi, lepas tu baca selawat ke atas keluarga Nabi. Pak, jadi 8 besar-besar. Jadi kalau lah 8 ni digalak kita buat laksana sunat muakkadah lah. Kalau kita tinggal kok sama ada terlupa, sama ada dengan sengaja, semaya kita tu laksana rebah. Cari tak sepenuh. Maka sekiranya kita terlupa dia, maka kita teringat kata tinggal sunat ab'ad. Tengok dulu. Kalau tahiyat teringat kau mana? Ini kadang-kadang kalau tak kena cara batas maya ni. Lagu mana kita tinggal tahiyat awal. Maya pada rakaat ia ada tahiyat awal. Apabila kita terlupa dah duduk rakaat yang kedua, ada nak bangun daripada rakaat yang ketiga, lupa nak baca tahiyat awal. Lepas tu teringat tu tekah mana? Kalau teringat tekah kita bangun duduk berdiri dah. Hak ni jangan turun. Hak ni tak boleh turun dah, tak boleh turun. Turun mula, bangun dah berdiri. Tak ni jangan turun dah. Terlupalah rukun. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni tak hundur supaya rukun dah. Kalau rukun sana ni wajib kena hukum style lagi. Tapi sunat ab'ad ni tinggal lagi. Ingat gitu. Tinggal terlupa tinggal lagi. Sengaja tinggal lagi. Tak usah hundur kelik. Mudah-mudah dekat situ. Tak usah hundur kelik. Lepas tu sujud sawi. Sebelum daripada salah sunat sujud sawi. Kalau hundur kelik ni ada tempat-tempat membawa pada batas semaya. Khususnya orang hak tahu. Bukan orang awal tahu ni batas semaya dia. Kalau hundur kelik duk gamuk dia kata supaya rukun. Kerana rukun duk mengaji apabila tinggal kena hundur kelik. Duk gamuk supaya tu kita pun hundur kelik kata bangun duk berdiri cokoh dah rakaat 3. Tak ada baca tahiyat awal. Turun semula. Duk gamuk supaya rukun. Ni pun tak batal. Tapi sekiranya dia tahu kata dia teringat mari, tak boleh juga sunat ab'ad. Sunat ab'ad tak boleh turun. Tak supaya rukun. Kalau dia teringat pak, wajib dia kena bangun selalu. Duk kaca baca juga tahiyat ni. Padahal dia tahu dah kata dia duk bangun diri dah tak boleh nak hundur kelik dah. Duk kaca hundur juga. Ni batal semaya. Ingat dah. Base itu. Beza dah. Beza tinggal rukun dengan tinggal sunat ab'ad dah. Boleh beza dah. Rukun kalau kita semaya sore ataupun jadi tu kena hundur semata. Apabila kena hundur. Mereka kita duduk pada tempat yang dah. Seperti tinggal Fatihah ni lah. Tinggal Fatihah tinggalnya kita duduk baca Fatihah rakaat kedua. Tak kena hundur dah tu. Rakaat kedua tu jadi rakaat pertama. Tapi kalau sunat ab'ad ni tak kena hundur dah. Terlupa lagi lah. Sengaja tinggal wasa malah nak baca ke, malah lagi lah. Ganti dengan sunat sujud sawi sebelum disalah. Ini sunat ab'ad. Tak kira lah tahiyat ke, selawat ke atas Nabi ke, ataupun kunut ke, selawat dia ada kunut ke, walaupun kita
tinggal satu kalimah pun, satu huruf pun, sunat sujud sawi juga. Dah. Satu huruf pun. Kunut ni dia ada dua. Kunut hak warid kunut hak datang daripada Nabi ni ada dua. Satunya dinamakan kunut Hasan. Hasan cucu Nabi. Karena Hasan riwayat. Hasan riwayat kunut tu. Yang mana kita baca Allahumma hdini fiman hadait. Yang keduanya kunut Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar riwayat. Ya Allah, Allahumma inna nasta'inuka wa la Allahumma inna nasta'inuka wa la Allahumma inna nasta'inuka wa nu'minuka wa la Allah tengok tak mari dah. Kunut ni adalah kunut Sayyidina Umar. Maka dua-dua kunut ni boleh kita nak baca kunut Sayyidina Hasan dan malam esok nak baca kunut Sayyidina Umar boleh. Cuba pergi hafal-hafal kunut so lagi tu. Boleh kita nak bertukar-tukar. Tapi apabila kita baca dah kunut Sayyidina Hasan, Allahumma hdini fiman hadait, maka wajib kita terus kunut tu. Mau dok kira tu baca sekerat di kunut ni juga sedera semaya kita. Apabila sedera sunat sujud sawi. Gitu juga kita baca kunut Sayyidina Umar. Nah, kita baca sekerat lepas tu kita wadu pergi rukuk. Pergi rukuk lagi sujud. Nah, juga cedera semaya kita. Ataupun boleh kita nak baca dua-dua kunut ni. Sekiranya kita semaya sore. Nah, kita semaya sore ni boleh nak panjang kunut, dua kunut halu, kunut Sayyidina Hasan dengan kunut Sayyidina Umar. Tapi kalau jadi takimeh jangan. Takimeh ni jangan, tak boleh lama. Bukan jadi takimeh ni tak boleh semaya lama-lama, tak boleh. Kena beringat tu makmum lek belakang ni ada hak cedera, hak sakit, hak uzur macam-macam. Sebab itulah supaya kita ayat dahulu ni lah. Nak berzikir, tasbih subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim wa bihamdi. Aku rasa nak baca hafal 10 sebelah tak boleh tak imam. Tak imam tak galak buat gitu. Begitu juga masalah kunut, walaupun boleh baca dua-dua, bagi orang semaya sore boleh. Dia baca dua-dua kunut tadi. Maka apabila dia niat baca dua kunut, dia mula sungguh baca dua kunut. Kalau dia tinggal mana-mana huruf, mana-mana prayuk dalam dua kunut tadi, maka kena sujud sawi juga. Kena di sini ialah sunat sujud sawi lah. Dah. We boleh main. Habis itu. Dan seterusnya, derah je. Seterusnya ialah kita tambah ataupun kita buat satu perbuatan dalam semaya yang apabila kita buat dengan sengaja batal semaya kita. Tetapi kita pergi buat dengan lupa maka tak batal. Apabila pergi buat dengan lupa, perkara yang pergi buat dengan sengaja batal, maka sunat sujud sawi. Ada juga kita pergi buat benda lupa, tapi kalau buat dengan sengaja pun tak batal. Ada juga pasal tu. Ni sepertinya kita tambah rukuk. Semaya rukuk 2 kali. Rukuk 2 kali, sujud sampai 3 kali ke. Ataupun kita buat perkara yang membatalkan semaya seperti berkecek dengan keadaan lupa. Orang Tino duk tanya, mana duit duk tak mana? Duk atas lembak. Tak ingat atau aku duk semaya. Batal lagi semaya. Duk lagi kerana dia terlupa kata dia duk dalam semaya. Bila tu kecek ni dia ada cupcake dia. Jangan kecek lebih daripada ne kalimah. Kalau kecek lebih daripada ne kalimah, walaupun kecek dalam keadaan lupa batal juga. Tapi kalau kecek kurang daripada ne kalimah turun ke bawah, ne 5 4 3 2 1, kecek dalam keadaan lupa, hak ni tak batal semaya. Berdasar kepada hadis Zil Yadain. Tapi sunat je awi. Kalau kita misal ni orang nak tanya, mana duit? Duk dalam mari. Duk dalam mari 3 baru. Maka lupa kata duk dalam semaya ni tak boleh nak kecek. Kalau sengaja kecek satu huruf 2 huruf pun batal semaya. Satu huruf pun batal. Tapi kalau terlupa, jangan terlupa kecek sani. Bila ingat kalimah ni jangan lebih pada ne kalimah. Maka kalau kita kecek 1 kalimah, 2 kalimah, 3 kalimah, maka sunat sujud sawi juga. Kerana 3 kalimah tadi kalau kita kecek dengan sengaja batal.
Tapi kalau kecek dengan terlupa tak batal. Apabila buat dengan lupa, benda hak buat dengan sengaja tu batal, sunat sujud sawi. Tepat nak cekin dia nak sujud sawi ni. Boleh dah. Boleh. Tapi kalau makan dengan lupa, boleh juga. Ada sikit kita ni, padahal kelai. Lupa kata lulah semaya. Tak batal. Tapi kalau main nasinya suak wah putu dah seputih, ni batal. Walaupun terlupa tu lulah semaya. Kerana makan banyak. Banyak makan lulah semaya ni terlupa. Kalau sikit tak terlupa. Ada selit-sepit dalam perkara batalkan semaya. Baik. Yang seterusnya, lajak-lajak sikit dah. Yang seterusnya, syak pada mengerjakan perkara yang dilarang. Perkara yang melarang, tapi dia kerja saat ni dengan terlupa juga. Tapi dia kerja dengan terlupa saat ni, boleh jadi ada lebih. Misal lagu mana? Misalnya orang semaya, adakah yang semaya 3 ke 4 ni? Cara nak buat mana? 3 rakaat ke 4 rakaat ni. Jawabnya kita ambil lek sikit. Lek sikit iaitu 3 tu syarat. Hak kita duk syaknya ialah 4. Maka kita pegang lek 3, kalau semaya hak 4 rakaat agak kita tambahlah so lagi. Baik dah. Apabila kita tambah so lagi, walaupun hakikat sebenar hanya semaya kita 4 sungguh. Bos lepas daripada tu, kita ingat kata, rekat dengan wisalah kau. Semaya aku 4 dah. Buat apa kita terlupa ni? Jadi kita masa kita terlupa ni, masa kita duk syok ni, kita duk rakaat ayat 3. Rakaat ayat rakaat 3 ni. Maka kita terlupa tak 3 ke 4 dah ni. 3 ke 4 ni. Caranya nak ukarnya jangan duk tunggu nanti nak ingat ni start. Klik pa tunggu ada 4-5 minit. Tak boleh tunggu. Kita nak taksin halu dah. Kalau tinggal ada 3 ke 4, kita kira 3 ya. Apabila kira 3 kena tambah so lagi. Apabila kita tambah, walaupun sebenarnya 3, hak kita fikir tu 3 dah, hak kita tambah tu rakaat yang 4 dah. Hak sungguh pun. Juga sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi juga. Mana kalau kita teringat sebelum wisalah, kena dah semaya aku 4 dengan ni dah. Tak ada lebih sikit abuk dah. Cukup boleh. Tadi rakaat 3 sungguh. Hak aku kira tambah lah ni, ada rakaat raya ke 4 sungguh. Kita tengok bila tu sebelum wisalah. Hak ni pun sujud sawi juga. Jangan kata tak kena sujud lah, kerana yakin dah semaya aku ni 4 rakaat sungguh. Sunat sujud sawi juga tu. Kerana kita buat rakaat yang terakhir tadi dalam keadaan wawih. Hasib. Adakah rakaat yang ke-4 sungguh ni atau rakaat yang ke-5 dah ni? Kerana kita tak sencai tadi ke? Kita kata semaya aku ni 3 ke 4 ni. Pas kalau 4, kalau hak sungguh 4 kita tambah tu jadi berapa? Jadi yang ke-5. Lebihnya. Tapi masa kita duk wawih ni, walaupun rakaat yang kita tambah ni rakaat yang ke-4 sekalipun, kerana kita buat rakaat yang ke-4 ni dalam keadaan hati kita tak 100%. Pergi cedera, pergi sujud sawi kerana tu. Ni takut kita tak sujud sawi ke? Kamu duk semaya selama kening umur sampai 60 dah. Kalau berlaku masalah seperti itu, tak biasa sujud sawi. Berapa waktu dah semaya kita tak direber, cedera ni. Kalau tahu malam ni dah berlaku semaya kita 4 ke 3, kita pergi kira 3, maka kita pergi cukup 4. Walaupun hakikat sebenar dah 4 juga, kita kena sujud sawi juga. Ingat situ dah, insya-Allah. Habis itu. Yang kelima, habis halu ni. Pandai-pandai lah. Kita prekas sikit dah. Yang kelima ni ialah kita pindah rukun qauli ataupun pindah sunat ab'ad. Hak pasal kata sana ni kepada tempat yang lain. Misalnya kita rukuk, kita baca Fatihah. Dalam qiyam tadi, dalam berdiri tadi baca dah. Apabila rukuk, kita baca pula dah. Hati duk ke mana teringat, kita baca kelupa kau, sengaja kau, ikutlah. Ada biasa berlaku tak? Ada. Hati terlalu otak terlalu penuh dah kan? Dia rukuk pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rukuk ni kena baca subhanarabbiyal azim. Hak ni pun sujud sawi juga.
Kerana tak boleh nak pindah rukun kepada tempat yang lain. Tempat yang lain daripada qiyam. Pergi baca semasa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi baca tekah tu. Kalau berlaku gini, tak batal semaya. Nah, tak batal. Kerana baca Fatihah, nah, tak batal di dalam rukuk dalam mana tak batal. Nah, tapi pindah rukuk ni adalah sunat sujud sawi juga sebelum wisalah. Gitu juga kita pindah sunat ab'ad. Pergi baca tahiyat semasa i'tidal, pergi baca tahiyat semasa rukuk, semasa sujud, bukan pada tempat dia. Juga nah, walaupun dengan lupa, sunat sujud sawi juga. Dinamakan pindah kata-kata yang jadi rukun, yang jadi sunat ab'ad, pergi pada duduk pada tempat yang lain. Fatihah nah, diwajib baca masa qiyam, kita pergi baca semasa sujud. Ini juga sunat sujud sawi. Tahiyat awal sunat ab'ad. Nah, kita pergi baca masa sujud, masa duduk berdiri. Nah, walaupun dengan keadaan lupa, hak ni pun sunat sujud sawi juga. Dah boleh. Seterusnya. Jadi sunat sujud sawi, sujud sawi ni adalah sebagai sunat muakkadah lah, sangat-sangat disuruh bagi imam dan orang sembahyang sore. Dan bagi imam, bagi orang sembahyang sore tadi, sebelum daripada dia nak sujud sawi, wajib dia kena niat tu. Niat kata sengaja aku nak sujud sawi. Ingat dah. Ada pun makmum tak wajib niat. Kerana makmum ni dia dua bok je. Ikut kepala pergi ke mana, pergi semata dah dia. Nah, ada pun kepala tadi orang sembahyang sore ataupun imam tadi semasa nak sujud sawi kena niat kata nak sujud. Kata nak sujud sawi. Dia kena niat dah. Ada pun makmum tak ada kena niat dah. Habis. Dan pula orang jadi makmum tadi. Orang jadi makmum tadi, kalau dia berlaku aksiden semasa dia jadi makmum tadi, semasa dia duduk turut tu imam, semasa dia duduk imam tu jadi imam dia berlaku aksiden dia tadi, aksiden yang menyebabkan sunat sujud sawi ni, tapi berlakunya semasa dia tak jadi makmum, tak sunat sujud sawi juga. Namun kita sujud tu lepas tu assalamualaikum atau imam wisalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, aku tak baca kunut tadi. Nah, dia teringat sujud sawi dia batal semaya tu. Kerana perbuatan yang aksiden yang berlaku tadi, sebab-sebab yang berlaku di atas makmum tadi, semasa duduk turut imam tanggung berlaku. Imam tak picak habis. Abang tu kena turut imam dah, kena hormat ke dia. Ni tak imam tak ada sujud lagi, kita dah dulu dah. Tak imam tak ada rokok ni, nah, bah dulu dah. Dulu ada tak imam semua. Dah tak kena tu. Sebab sanak tak imam di syariat kita ni tinggi. Boleh tangguh-tangguh kecederaan dalam semaya hak kita tadi tak imam tangguh belaka. Tak imam tangguh habis. Tu dah makmum. Kecualinya makmum tadi dia berlaku aksiden dia yang menyebab kepada sunat sujud sawi ni semasa dia tak turut imam, semasa dia semaya sore. Lagu mana orang mai tu imam duk semaya dah 2 rakaat, dia mari waktu imam wisalah dia bangun ke tambah lagi 2 rakaat, kalau semaya 4 rakaat nyogi berlaku aksiden dalam 2 rakaat hak akhir dia semasa dia terlepas dengan tak imam dah. Hak ni sunat sujud sawi. Sebelum wisalah kena sujud sawi dia. Tapi kalau berlaku aksiden dia semasa dia duduk imam tak ada kena. Dia pergi sunat, pergi sujud sawi dia kanu. Nah. Dia kanu hak dia duk hak dia berlaku aksiden di atas dia semasa dia duduk imam. Nah, apabila sebelum wisalah dia pergi sujud sawi batal semaya tu. Kerana sujud sawi ini yang tidak ada sebab batal semaya. Nah, lupa baca surah, pergi sujud sawi batal. Nah, lupa baca wajah tu wajhi allazi, nyogi sujud sawi batal semaya. Kerana tak ada suruh tu dalam mazhab kita lah. Dalam mazhab lain ada juga baca surah tu sunat sujud sawi. Dan kalau tak baca surah, kita bicara dalam mazhab kita jadilah mazhab Imam Syafi'i ni. Baik dah. Teruskan lagi. Isu asur pada dah.
Jadi cukup dah. Macam muatnya nak kutik-kutik hal berkaitan dengan sujud sawi ni minggu depan pula. Nah, sampai masa dah. Kerana ada lagi sepik-sepik berkaitan dengan hal sujud sawi ni kita nak sudah pada minggu depan ni. Lepas tu seterusnya apabila sudah ni kita nak masuk pulaknya sujud tilawah. Ada juga kita ni buat sujud tilawah tak kena. Sujud tilawah dalam mazhab kita ni kena ada saleh kata. Banyak demo dia mengaji dalam YouTube segulungnya tu dia berpegang dengan mazhab lain, mazhab Imam Ahmad. Sujud tilawah dah baca Quran jumpa tempat sujud jadah ni, sujud tilawah ni yang sujud pak tak ada wisale. Ada banyak saya duk tengok berlaku kat kita. Sebab apa? Mengaji dengan YouTube. Jadi kita aku daripada awal nak turut ikut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ni rukun sujud tilawah, sujud baca Quran luar sembahyang lah. Kena ada cukup 4. Satunya kena takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu kena niat semasa takbir Allahu akbar. Lepas tu baru pergi sujud. Sujud tu rukun juga yang rukun yang 3. Sujud sekali. Apabila bangun daripada sujud nak salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kali tak apa dah. Yang kedua tu sunat. Mana sempurna semaya. Ada kita duk buat tengok. Demo kan duk buat aku mana? Hau duk ngaji dengar dalam YouTube. Demo tu duk ngajar pasal tu. Tak kena. Turut mazhab Syafi'i tak kena. Kita semaya turut mazhab Syafi'i. Sujud tilawah pun meh semaya juga. Kerana syarat nak sah sujud tilawah, supaya syarat nak sah semaya. Kena ada kebelak, kena tutup aurat, kena ada semaya, kena suci dan sebagainya. Cuba buat kena dah. Jangan mengaji dengan kalau nak buat gitu kena taklid lah. Kena niat aku nak taklid mazhab tu. Dah sudah sujud baca Quran sama, tak ada wisalah. Tak kena kita belajar juga ni insya-Allah pada minggu depan ni. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.